Tafsir fi Zilalil Quran karya As-Syahid Said Qutb diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki, semoga Allah memberkati beliau. Surah Asy-Syam, surah Matahari, surah yang ke-91. Surah ini diturunkan di Mekah dan mengandungi 15 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya pagi yang terang benderang. Wal qamari iza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya. Wan nahari iza jallaha, dan demi siang ketika ia menampakkan begitu jelas. Wal laili iza yaghshaha, dan demi malam ketika ia melindunginya. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan pembinaannya yang rapi. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi yang hamparannya yang terbentang luas. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penciptaannya yang sempurna. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah mengilhamkan padanya jalan kejahatan dan jalan takwanya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya amat beruntunglah orang yang membersihkan. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya amat rugilah orang yang membenamkannya. Kazzabat Samud bi taqwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya dengan sebab keterlaluan mereka. Izim ba'asa askoha, ketika seseorang yang paling jahat dari mereka tampil tergesa-gesa. Faqala lahum Rasulullah inna qatallah wa sukiyaha, lalu Rasulullah berkata kepada mereka, jangan ganggu unta Allah dan minumannya. Fakazzabu fa'aqaruha padam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha, tapi mereka mendustakan lalu mereka menyembelihkan unta itu, maka Allah pun murka dan menimpakan ke atas mereka azab yang amat dahsyat dengan sebab dosa mereka dan meratakannya ke atas seluruh mereka. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak bimbang pada akibatnya. Surah pendek yang mempunyai rentak kata yang sama dan bunyi irama yang sama ini adalah mengandungi beberapa sentuhan perasaan yang lahir dari pemandangan dan gejala-gejala alam yang tersebut pada awal surah. Pemandangan dan gejala-gejala alam itu seolah-olah merupakan frame bagi penjelasan hakikat agung yang ditegaskan oleh surah ini, iaitu penjelasan hakikat jiwa manusia dan kesediaan semula jadinya, juga penjelasan tentang peranan manusia terhadap urusan dirinya sendiri dan tanggungjawabnya di atas untung nasibnya. Hakikat ini telah dihubungkan oleh surah ini dengan hakikat-hakikat alam dan pemandangannya yang tetap. Surah ini juga mengandungi kisah kaum Thamud dan perbuatan-perbuatan mereka yang mendustakan amaran Rasul mereka Nabi Saleh alaihi salam. Juga perbuatan mereka menyembelih unta mukjizat dan malapetaka yang menghapuskan mereka. Kisah kaum Thamud merupakan contoh dari kerugian yang menimpa manusia yang tidak membersihkan jiwanya dan tidak memaksakan menurut jalan takwa, malah membiarkan ditunggang kejahatan bagaimana yang dijelaskan dalam ceraian pertama surah ini. Qad aflaha man zakkaha, sungguhnya amat beruntunglah orang yang membersihkan. Waqad khaba man dassaha, dan sesungguhnya amat rugilah orang yang membenamkannya
dan kekufuran dan maksiat. Ayat pertama, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya pagi yang terang benderang. Wal qamari iza talaha, dan demi bulan yang mengiringi. Wan nahari iza jallaha, dan demi siang ketika yang menampakkan begitu jelas. Wal laili iza yakshaha, dan demi malam ketika yang melindunginya. Wassama'i wama banaha, dan demi langit dan pembinaan yang rapi. Wal ardi wama tahaha, dan demi bumi dan penghamparan yang terbentang luas. Wa nafsin wama sawwaha, dan demi jiwa dan penciptaan yang sempurna. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah mengilhamkan padanya jalan kejahatan dan jalan takwanya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya amat beruntunglah orang yang membersihkan dari dosa-dosa. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya amat rugilah orang yang membenamkannya dalam kekufuran dan maksiat. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dan pemandangan-pemandangan alam di samping bersumpah dengan jiwa manusia. Penciptaannya yang sempurna dan ilham yang diterima olehnya itu. Ini bererti ia meletakkan nilai yang amat besar kepada makhluk ini dan mengajak manusia supaya merenungi dan meneliti apakah nilai-nilai dan erti-erti dari kejadian-kejadian itu hingga mewajarkan Allah yang amat agung bersumpah dengannya. Pemandangan-pemandangan dan gejala-gejala alam merupakan bahasa rahsia di antara alam dengan hati manusia. Satu bahasa yang terkenal di lubuk fitrah dan perasaan manusia. Di antara kejadian-kejadian alam dan manusia terdapat dialog-dialog tanpa bunyi dan tanpa suara. Kejadian-kejadian itu menyampaikan perkataan dan bisikan kepada hati dan ruh manusia. Ia mencetuskan denyut hayat dalam hati manusia apabila mereka merenungi dan memandangnya untuk bermesra, berbisik-bisik dan berdialog dengannya di samping mencari ilham-ilham dan sarana. Kerana itu, Al-Quran banyak sekali mengajak hati manusia supaya meneliti pemandangan-pemandangan alam di berbagai-bagai tempat dengan menggunakan berbagai-bagai cara. Kadang-kadang dengan arahan-arahan secara langsung dan kadang-kadang pula dengan singgungan-singgungan sampingan seperti bersumpah dengan kejadian-kejadian dan pemandangan-pemandangan dan menggunakannya sebagai frame untuk menjelaskan hakikat-hakikat yang akan dijelaskan kemudian. Arahan-arahan dan singgungan-singgungan yang seperti itu banyak sekali terdapat dalam bahagian juz' amma ini. Hampir setiap surah tidak sunyi dari ayat-ayat yang menggerakkan hati manusia supaya menjelajah di alam warna ini untuk berbisik-bisik, mencari ilham-ilham dan menerima darinya menerusi bahasa rahsia, iaitu bukti-bukti dan bisikan-bisikan darinya. Di sini kita dapati Allah bersumpah dengan wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya pagi yang terang benderang. Dan ini mula-mula ia bersumpah dengan kejadian matahari secara umum. Kemudian bersumpah dengan matahari ketika ia terbit di waktu pagi dan meninggi di kaki langit secara khususnya. Di waktu inilah cahaya matahari kelihatan paling indah dan paling manis. Di musim dingin, waktu ini merupakan waktu hangat yang lemah lembut dan mesra. Sedangkan di musim panas, ia merupakan waktu pancaran cahaya yang jernih dan cemerlang. Sebelum tibanya cahaya panas waktu zuhur yang terik. Pendeknya, matahari di waktu pagi berada dalam waktunya yang paling indah dan jernih. Ada riwayat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan duha dalam ayat ini bukannya waktu pagi, tetapi ialah waktu siang hari seluruhnya. Tapi bagi kami berpendapat kita tidak perlu berganjak dari maknanya yang dekat, iaitu waktu pagi.
kerana ia mempunyai pengertian dan tujuan yang khusus. Kemudian Allah bersumpah dengan bulan yang mengiringi matahari dengan cahayanya yang lembut, gemulai dan jernih hening. Wal qamari iza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya. Memanglah di antara bulan dan hati manusia itu telah terjalin kasih mesra yang lama yang meresap di kesegenap sudut jiwa. Mana-mana sahaja hati bersua dengan bulan, rasa rindu mesranya terus memancar dan membungkas. Bulan menyampaikan bisikan-bisikan dan ilham-ilhamnya kepada hati manusia di samping mengucapkan tasbih-tasbihnya kepada Allah penciptanya. Ucapan-ucapan ini hampir didengar oleh hati yang dilamun perasaan dalam cahaya bulan yang lembut. Kadang-kadang hati ini merasa ia sedang bermandi dalam cahaya indah di malam purnama raya, bersih segala kekotorannya, menikmati sepuas-puasnya sambil berpeluk-peluk dengan nurnya yang amat dicintainya dan menyudut rahmat Allah yang menyegarkan dalam pancaran nur itu. Kemudian Allah bersumpah dengan hari siang. Wan nahari iza jallaha, dan demi siang ketika ia menampakkan begitu jelas. Ini menunjukkan bahawa maksud kata-kata duha dalam ayat yang lepas itu ialah khusus waktu pagi, bukannya hari siang keseluruhannya. Damir itu pada lahirnya kembali pada matahari, tapi saranan Al-Quran membayangkan bahawa damir itu kembali pada bumi. Uslub Al-Quran memang mempunyai saranan-saranan sampingan seperti saranan yang tersembunyi dalam ayat ini, kerana saranan itu memang dimaklumi hati manusia dan secara halus ia boleh dihadirkan oleh pengungkapan ayat itu. Ia bererti matahari siang menampakkan bumi dengan jelas. Siang juga mempunyai kesan-kesan di dalam kehidupan manusia yang memang diketahui oleh mereka. Tetapi oleh kerana terlalu kerap berulang-ulang, maka manusia kadang-kadang lupa kepada keindahan dan kesan-kesan hari siang itu. Singgungan sepintas terhadap hari siang di dalam ayat ini ialah untuk mendorong manusia supaya memerhati dan meneliti hikmat dari kejadian hari siang yang agung itu. Begitu juga dengan sumpah Allah dengan hari malam. Wal laili iza yakshaha, dan demi malam ketika ia melindungi. Hari malam itu merupakan tudung yang melindungi segala-galanya, dan pemandangan hari malam meninggalkan kesan dalam hati manusia. Hari malam juga mempunyai kesan-kesan di dalam kehidupan manusia sama seperti kesan-kesan hari siang. Kemudian Allah bersumpah dengan langit dan pembinaannya yang rapi. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan pembinaan yang rapi. Apabila disebut langit, maka yang terlintas dalam fikiran kita ialah sesuatu yang kita nampak seperti kubah di atas kepala kita, di mana bertaburan bintang-bintang dan planet-planet yang beredar di garis peredaran masing-masing. Tapi sebenarnya kita tidak mengetahui hakikat langit. Langit yang kita lihat di atas kita itu kelihatan begitu kukuh dan padu, tidak pernah rosak dan kacau bilau. Ini menunjukkan bahawa pembinaannya amat rapi, tapi bagaimana langit itu dibina dan dibangunkan? Apakah yang menahan dan memegang bahagian-bahagian langit itu dari jatuh berguguran semasa beredar di angkasa raya yang tidak diketahui di mana awal dan di mana akhirnya? Semuanya itu kita tidak mengetahui. Segala pendapat-pendapat yang dikemukakan mengenai matahari, mengenai langit itu tidak lebih dari teori-teori sahaja yang boleh dipertikaikan dan boleh diubah dan dipindah. Ia bukan merupakan pendapat-pendapat yang benar-benar kukuh dan mantap. Apa yang benar-benar meyakinkan kita ialah Allah lah yang memegang bangunan langit itu. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan penghamparannya yang terbentang luas. Begitu juga Allah bersumpah dengan bumi dan penghamparannya yang terbentang luas.
Keadaan bumi yang terhampar itu telah membolehkan manusia dan lain-lain makhluk hidup di atasnya. Inilah ciri-ciri bumi yang telah dijadikan Allah mengikut takdir dan tadbirnya untuk mewujudkan kehidupan. Jika salah satu dari ciri-ciri itu rosak, maka kehidupan di atas bumi tidak mungkin wujud. Sifat bumi yang terbentang dan terhampar merupakan ciri bumi yang terpenting sekali di antara ciri-ciri yang lain. Apabila Allah menyebut ciri bumi yang terhampar itu, maka ia mengingatkan kita kepada kuasanya di sebalik ciri itu. Dan ini sudah cukup untuk mendorong hati manusia supaya merenung hikmatnya dan mengingati Allah. Kemudian datang pula penjelasan mengenai hakikat agung jiwa manusia dengan urutan sumpah ini yang mempunyai hubungan dengan alam warna, pemandangan-pemandangan dan gejala-gejalanya. Jiwa manusia merupakan salah satu bukti agung di alam al-wujud yang paling berkait dan selaras. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penciptaan yang sempurna. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan padanya jalan kejahatan dan jalan takwanya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya amat beruntunglah orang yang membersihkannya. Faqad khaba man dasyaha, dan sesungguhnya amat rugilah orang yang membenamkannya. Keempat-empat ayat di samping ayat-ayat berikut ialah ayat 10 Al-Balad. Dan bukankah kami telah tunjukkan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Dan ayat 3 daripada surah Al-Insan. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan hidayah dan terpulanglah kepadanya sama ada dia bersyukur atau menjadi amat kufur. Merupakan ayat-ayat asas ciri ilmu jiwa Islam yang mempunyai pertalian dan menyempurnakan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahawa manusia itu mempunyai dua tabiat seperti firman Allah dalam ayat 71 dan 72 surah As-Sad. Kenangilah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku akan mencipta manusia dari tanah, dan setelah aku sempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka mereka pun sujud kepadanya. Begitu juga ayat ini mempunyai pertalian dan menyempurnakan ayat yang menetapkan tanggungjawab individu seperti firman-Nya di dalam ayat 38 surah Al-Mudaththir. Setiap orang terikat dengan tanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penciptaan yang sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan padanya jalan kejahatan dan jalan takwanya. Dan kadang-kadang disebutkan sebagai hidayah. Di dalam ayat 10 surah Al-Balad. Dan bukankah kami telah tunjukkan padanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Keupayaan dan kemampuan ini tersembunyi dalam jiwa manusia dalam bentuk kesediaan sementara peranan-peranan agama-agama, arahan-arahan dan faktor-faktor luaran ialah menggerak, menguat dan mengarahkan kesediaan itu ke sana sini. Ia bukannya diciptakan oleh faktor-faktor luaran, malah ia diciptakan semula jadi lagi. Ia wujud selaku tabiat semula jadi dan tersembunyi selaku ilham. Di samping kesediaan semula jadi yang tersembunyi itu, terdapat pula daya tenaga berfikir dan memimpin di dalam diri manusia. Dan dengan daya tenaga inilah menjadi manusia itu bertanggungjawab di atas tindak tanduknya. Oleh itu, sesiapa yang menggunakan daya tenaga ini untuk membersihkan dirinya dan menyuburkan kesediaan yang baik yang ada padanya hingga dapat menundukkan kesediaan yang jahat, maka bererti ia telah mencapai kejayaan dan keberuntungan. Sebaliknya, sesiapa memalak, membenam dan melemahkan daya tenaga ini, bererti ia telah ditimpa kerugian.
Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya amat beruntunglah orang yang membersihkan. Wa qad khaba man dasyaha. Dan sesungguhnya amat rugilah orang yang membenamkannya. Oleh itu, di sana timbul persoalan tanggungjawab sebagai akibat kerana manusia itu telah dikurniakan daya tenaga itu, iaitu daya tenaga yang membuat manusia mampu memilih dan mengarahkan kesediaan-kesediaan semula jadinya yang boleh disuburkan dalam bidang kebaikan dan dalam bidang kejahatan. Pendeknya, ia merupakan kebebasan yang dipertemukan dengan tanggungjawab. Ia merupakan daya tenaga yang dipertemukan dengan tugas atau taklif, dan ia merupakan kemuliaan yang dipertemukan dengan kewajipan. Sebagai rahmat kepada manusia, Allah tidak hanya meninggalkan mereka kepada pimpinan kesediaan-kesediaan semula jadi mereka dan pimpinan daya tenaga mereka sahaja. Bahkan Allah membantukan mereka dengan agama-agama yang dibawa para rasul untuk memberikan neraca-neraca pertimbangan yang teguh dan halus kepada mereka, dan menerangkan kepada mereka penyaran-penyaran yang mencetuskan keimanan dan bukti-bukti yang membawa kepada hidayah yang terdapat pada diri mereka dan pada kejadian-kejadian di sekelilingnya, dan seterusnya menghapuskan kekaburan dari mereka yang ditimbulkan oleh hawa nafsu mereka supaya mereka dapat melihat kebenaran dalam bentuk rupanya yang sahih. Dengan kedudukan demikian, maka jalan hidup yang akan ditempuh manusia itu menjadi begitu terang lagi bersuluh, tiada diganggu oleh sebarang kekaburan dan kesamaran, dan membolehkan daya tenaga fikiran mereka bekerja dengan penuh keinsafan dan kesedaran terhadap hakikat haluan yang dipilih dan diperjuangkan. Inilah kehendak Allah pada keseluruhannya terhadap makhluk manusia, dan segala sesuatu yang berlangsung dalam lingkungannya bererti menepati dengan kehendak Allah dan perancangan amnya. Pemandangan yang amat ringkas ini melahirkan beberapa hakikat yang penting dalam bimbingan pendidikan. Pertama, hakikat ini telah mengangkatkan nilai makhluk insan apabila ia menganggap manusia itu layak memikul tanggungjawab terhadap haluan yang dipilihnya, dan apabila ia memberikannya kebebasan memilih. Kebebasan dan tanggungjawab inilah yang meletakkan makhluk manusia di tempat yang mulia dan memberikannya darjah yang tinggi di alam ini, sesuai dengan kejadiannya yang diciptakan Allah dengan tangan kudratnya sendiri, kemudian ditiupkan padanya roh dari ciptaannya dan dilebihkannya di atas seluruh kejadian yang lain. Kedua, hakikat ini meletakkan atas bahu manusia bertanggungjawab terhadap untung nasibnya sendiri dan meletakkan urusan hidupnya di hadapannya. Ayat 11 surah Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah tidak mengubahkan keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubahkan keadaan yang ada pada diri mereka. Ini adalah satu tanggungjawab yang amat berat yang tidak harus dilupa dan dicuai. Ketiga, hakikat ini membuat manusia sentiasa merasa perlu membuat rujukan kepada neraca-neraca pertimbangan ilahi yang teguh dan tetap, supaya ia tetap yakin bahawa ia tidak ditipu dan disesatkan oleh hawa nafsunya, dan supaya ia tidak dibimbing oleh hawa nafsunya ke arah kebinasaan, dan tidak ditimpakan ke atasnya balasan Allah terhadap orang yang bertuhankan nafsu. Dengan kedudukan sedemikian, ia akan terus hampir dengan Allah, berpedoman dengan hidayahnya dan bersuluh dengan nur petunjuknya untuk menempuh jalan-jalan yang menyesatkan. Oleh itu, tidak ada batas bagi keupayaan manusia untuk mencapai setinggi-tinggi darjah dalam membersih dan meluhurkan dirinya apabila ia bermandi dengan nur hidayah Allah yang melimpah ruah ini, dan apabila membersihkan dirinya dengan dalam gelombang air yang memancut di sekelilingnya dari mata air alam al-wujud.
Selepas itu Allah menunjukkan satu contoh dari contoh-contoh kerugian yang telah menimpa manusia yang menyesatkan dirinya dengan kufur, mengotorkan dirinya dengan dosa dan maksiat dan melindungkan dirinya dari hidayah Allah, iaitu contoh kemurkaan, keseksaan dan kebinasaan yang telah menimpa kaum Thamud. Kazzabat Samud bitakwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya dengan sebab keterlaluan mereka. Izin ba'asa asqaha, ketika seseorang yang paling jahat dari mereka tampil tergesa-gesa untuk membunuh unta mukjizat. Faqala lahum Rasulullah inna qatallahi wa sukyaha. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, jangan ganggu unta Allah dan minumannya. Fakazzabu fa'aqaruha padam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Tapi mereka mendustakan, lalu mereka menyembelihkan unta tua itu, maka Allah pun murka dan melimpahkan ke atas mereka azab yang amat dahsyat dan meratakannya ke atas seluruh mereka. Wala yaqafu uqbaha, dan Allah tidak bimbang kepada akibatnya. Kisah kaum Thamud dengan Nabi mereka Soleh, Nabi Soleh alaihi salam, telah diterangkan di beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim, dan yang paling dekat ialah dalam surah Al-Fajar dan juzuk Amma ini. Oleh itu, cerita-ceritanya yang terperinci bolehlah ditujukan di sana. Dalam surah ini, Allah hanya menyebutkan bahawa kaum Thamud itu telah mendustakan rasulnya dengan sebab perangai mereka yang kejam dan melampau. Sifat keterlaluan inilah yang merupakan satu-satunya sebab mereka mendustakan Nabi Soleh alaihi salam, dan keterlaluan itu dapat dilihat pada tindakan seorang yang paling jahat dari mereka. Dialah yang menyembelih unta mukjizat. Dialah yang paling celaka dan paling malang kerana dosa besar yang dilakukannya. Nabi Soleh alaihi salam telah memberi amaran kepada mereka sebelum mereka bertindak melakukan kekejaman itu. Ia mengingatkan mereka supaya jangan menyentuh unta Allah atau merampas air telah ditentukan Allah untuk unta itu sehari dan untuk mereka sehari, sebagaimana yang telah disyaratkan ke atas mereka apabila mereka menuntut bukti dari Allah. Dan Allah telah menjadikan unta itu sebagai bukti mukjizat pada mereka. Tentulah unta itu mempunyai kelebihan istimewa yang tidak payah kita masuk ke dalam cerita yang terperinci, kerana Allah sendiri tidak menerangkan apa-apa mengenainya. Tetapi kaum Thamud tidak percaya kepada amaran Nabi Saleh alaihi salam itu. Lalu mereka sembelihkan unta itu. Tindakan itu dilakukan oleh seorang yang paling jahat dari mereka, tapi seluruh mereka bertanggungjawab ke atas tindakan itu, dan mereka lah yang dikira menyembelihkan unta itu kerana tidak cuba menghalangi perbuatan penjahat itu, malah merestuinya. Ini merupakan salah satu dari dasar-dasar pokok Islam mengenai kewajipan memikul tanggungjawab bersama dalam kehidupan dunia. Dasar ini tidak bercanggah dengan dasar tanggungjawab individu mengenai balasan akhirat, di mana tidak ada orang yang memikul dosa orang lain. Menurut dasar ini adalah berdosa meninggalkan kerjasama, nasihat menasihati, bantu membantu, galak menggalak, dan mencegah mereka yang hendak melakukan tindakan-tindakan kejam dan jahat. Ketika inilah tangan kudrat ilahi bertindak mengenakan azab besar ke atas mereka. Padam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha, maka Allah pun murkakan dan menimpakan ke atas mereka azab yang amat dahsyat dan meratakannya ke atas seluruh mereka. Kata-kata damdama bererti murka dan menggunakan azab, dan bunyi kata-kata ini sendiri membayangkan pengertian yang dahsyat di sebaliknya. Ia seolah-olah menggambarkan satu pemandangan yang ngeri di mana Allah timpakan ke atas kaum Thamud azab yang amat dahsyat dan meratakannya ke atas seluruh mereka, iaitu Allah membalikkan bumi mereka ke atas ke bawah. Ini adalah satu pemandangan malapetaka yang amat dahsyat.
wala yaqafu uqbaha, dan Allah tidak bimbang kepada akibatnya. Apakah yang hendak ditakut dan dibimbangkan oleh Allah? Maksud dari ungkapan ini ialah Allah itu tidak takut kepada akibat perbuatannya, kerana itu ia azabkan mereka dengan malapetaka yang sebesar-besarnya dan sedahsyat-dahsyatnya. Itulah cara penyiksaan Allah. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu amat dahsyat. Ayat 12 surah Al-Buruj. Ini adalah suatu nada kenyataan yang bertujuan menyematkan saranan dan kesannya dalam hati manusia. Demikianlah hakikat jiwa manusia itu mempunyai pertalian yang rapat dengan hakikat-hakikat alam yang besar dan dengan pemandangan-pemandangannya yang tetap. Dan semua hakikat ini pula mempunyai pertalian yang rapat dengan undang-undang Allah dalam menghukumkan orang-orang yang tidak percaya pada dakwahnya dan orang-orang yang bertindak melampau dan kejam mengikut cara-cara balasan Allah yang bijaksana, yang telah menetapkan bahawa tiap-tiap sesuatu ada masa ketentuannya dan ada masa penghabisannya, dan tiap-tiap ketentuan itu ada hikmahnya. Allah itulah Tuhan yang mengatur dan memelihara urusan jiwa, urusan alam dan seluruh urusan qada dan qadarnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.